Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dan dalam tempoh kawalan pergerakan kita. Ni dah hari yang keempat dah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan 2 minggu yang kita berada di rumah, jadi kita boleh manfaatkan masa kita. Tak mungkin masa subuh, tak pun bila pun dah sebut dah sallu fi buyutikum, semayalah kamu kat rumah kamu. Jadi boleh pakat gecu anak beranak belaka solat jemaah kat rumah. Sebab Ustaz sebut ni bukan sebab apa, sebab masih ada lagi jemaah-jemaah yang tak faham. Bila-bila ada sebut dah sallu fi buyutikum, solatlah kamu kat rumah kamu, masih nak pi masjid, masih nak pi surau. Dalam tempoh kawalan pergerakan ni, arahan kerajaan Malaysia ni bukan arahan jaib, bukan arahan Jabatan Mufti ataupun Maib. Ini arahan kerajaan untuk kita kurang, bukan kita kurangkan, mungkin ni kita stop, berhenti tu daripada berkumpul dalam tempoh 2 minggu ni. Semua tempat, termasuklah di masjid, termasuklah di tempat-tempat yang sampai akan dilarang penduri kahwin pun semua. Jadi ini peluang kita duduk kat rumah, kita solat kat rumah, lepas tu tadarus Al-Quran, di samping tu dengan program yang Jaib sediakan dengan kerjasama Surah Sunnah Channel. Jadi kita boleh manfaatkan masa kita, ajak anak-anak tengok, semua tengok live Facebook. Pukul 7 pagi, 8.30 pagi, 9.30 pagi, pukul 11 pagi, pukul 2 petang, pukul 3 petang, sampailah malam. Sampaikan lepas Isya tu ada kuliah, dan lepas tu pun ada lagi surah Al-Mulk. Kalau kami pada Jumaat surah Al-Kahfi. Jadi kita boleh manfaatkan masa kita, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita dalam tempoh kawalan pergerakan. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam perbincangan tentang tazkirah kematian. Tajuk pagi ini, hidup selepas mati, kan? Ni kita tempoh kawalan pergerakan ini, kita kata takut mati jugalah tu sebenarnya. Tetapi kita kata mati tu bukan mati dalam keadaan penyakit berjangkit macam ni lah. Mati kalau sampai ajal tak payahlah. Tak payah nak buat macam mana. Hak tu kita dah usaha dah. Allah kata qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah katakan la yusibana, tidak ada sesuatu yang boleh memberi musibah kepada kita. Maksudnya tak adalah nak boleh kena bala ataupun musibah ke atas kita illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Huwa maulana, Allah lah Tuhan kita, Allah lah pelindung kita. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, semua orang beriman bertawakal. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sebelum kita nak bincang tentang hidup selepas mati ni, mungkin sambungan pada siri yang pertama baru ni, Ustaz telah membaca beberapa ayat Quran tentang semua yang hidup akan mati belaka. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa yang bernafas semua akan mati belaka. Duklah lari kat mana pun, kan, duk lari mana pun, semua akan mati belaka. Cuma nak cerita pagi ni tuan-tuan sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Dia kata qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fi al-wasati kharijan minhu wa khatta khatatan sighara ila hadha alladhi fi al-wasat من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط
الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. Apa makna hadis ni? Hadis ni Abdullah cerita suatu hari Nabi SAW dia buat garis 4 segi. Garis 4 segi Nabi buat. Dan baginda buat garis di tengah. Dalam garis 4 segi itu, tengah tu buat satu garisan, di tengah tu keluar darinya. Maksudnya dalam garis 4 segi itu lah. Kemudian baginda buat dekat garis panjang tu garis kecil pula. Garis kecil tu pula. Dan baginda bersabda. Apa sabda baginda? Nak cerita baginda ni, sebagaimana kadang kita belajar teknik berdakwah. Anak kita ada 6 orang. Kan? Anak kita ada 6 orang. 6 orang anak kita ni bukan semua hak jenis cakap dengar belakang. Kan? Bukan dengar belakang. Dan ada jenis anak kita ni, bila kita sebut, boleh tak baba tolong lukis Ustaz? Kan angah tak apa nampak lah. Rupanya dia ni jenis visual. Dia bukan jenis audio saja. Kan? Maksudnya manusia ni macam tu lah. Yang tempoh kawalan keselamatan ni, kadang kita cakap ke mulut bukan nak dengar. Tapi bila hari adik-beradik dia, anak beranak dia kena dijangkiti oleh COVID-19, baru dia rasa. Maksudnya dalam tempoh kawalan ni dia bukan rasa, dia tak rasa, tak berlaku kat dia. Tak berlaku kat dia. Jadi macam tu lah. Bagaimana Nabi ni, ada sabda Nabi, sunnah qauliyah, dan ada sunnah fi'liyah yang Nabi ni tolong buat garisan nak tunjuk ni. Maksudnya ada sahabat Nabi ni dalam bentuk visual, kena gambarkan kat dia. Jadi Nabi kata ni manusia, Nabi kata. Kan? Dan garisan tu lah, ni manusia, kira 4 segi itu tu manusia, dan ini ajal yang mengelilinginya. Maksudnya garisan panjang tu manusia, yang garisan keliling tu adalah ajal yang mengelilinginya. Yang keluar dari garisan tu, yang garisan kecil-kecil yang Nabi buat tu, kita tak dapat gambaran lah sebab tak boleh nak lukis kat sini. Yang keluar dari garisan yang hak panjang, lepas tu yang hak 4 segi tu, ialah angan-angan dia. Maksudnya manusia, garisan tengah tu, hak tepi tu adalah ajal, dan garisan yang kecil-kecil tu adalah angan-angan dia. Kan? Angan-angan dia. Jadi 3 benda lah. Yang pertama manusia, ajal, dan angan-angan dia. Okey. Dan garisan-garisan kecil tu adalah musibah-musibah. Kan? Adalah musibah-musibah. Jika ini luput daripadanya, Nabi kata, ini pasti mengenainya. Maksudnya musibah ni, kalau lah kira garisan kecil-kecil tu, kira musibah ke dia ni, kira risiko untuk dia kena musibah lah. Mungkin kemalangan jalan raya, mungkin kena penyakit ni, mungkin kena macam ni, mungkin dia sampai tahap umur kita kata sakit tua, kan? Tu musibah-musibah. Jika luput musibah tu darinya, mesti akan kena. Hak mana pun salah satu musibah akan kena punya. Dan jika ini luput daripadanya, pasti mengenainya. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Apa makna hadis dalam bentuk audio dan visual ni, tuan-tuan sekalian? Jadi nak cerita, kita ni sebagai manusia, kan, garisan yang mengelilingi kita ni adalah ajal kita. Seolah-olah sepanjang masa adalah tempoh untuk kita mati. Cuma tak tahu mati tu bila. Dalam kita duk berhati-hati dengan COVID-19 ni, ramai dah hak mati kat hospital tu. Ramai dah. Hak accident hari-hari pun ramai. Kan? Maksudnya dalam berapa persen je COVID-19 ni. Tetapi disebabkan dia suatu penyakit yang tak ada ubat, sampai sekarang ni belum ada vaksin lagi. Walaupun orang cuba viral, kata ada vaksin semua. Sebenarnya macam ni, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tanya orang bidang perubatan lah, untuk nak buat satu vaksin ni, dia bukan nak test 2-3 orang.
Nak test dia tu ramai. Lepas tu dia kena ambil tempoh. Kalaulah COVID-19 ni, nama pun 19, 2019, yang kita kata mula kes berlaku dekat Wuhan ni, kita kata penghujung November, awal Disember apa semua ni, maksudnya dalam tempoh tu semua pakar-pakar perubatan saintifik baru nak cari vaksin. Dia ambil masa. Dia nak test kepada beberapa orang dulu, kena ke tak kena dengan vaksin tu bukan mudah maksudnya. Jadi bila ubat tak ada, penyakit lain ada ubat. Orang yang kronik, darah tinggi, kekecil manis, masih ada tempoh untuk menyelamatkan dia. Maksudnya ada ubat. Kan, ada ubat, cuma kena makan ubat lah. Ni ubat tak makan. Kan, itu isu dia. Jadi tuan-tuan pun rahmati Allah sekalian. Jadi bila kita manusia ni, maksudnya ajal di keliling kita ni, dan dalam masa yang sama, tengok Nabi kata apa? Angan-angan kita. Kan? Maksudnya, kita ni kalau pikir ke mati, tuan-tuan sekalian, tak boleh buat kerja dah. Kan? Sebab tu, hak geng-geng kadang hak yang duk fikir ajal semata-mata, dia kata, tak apalah ustaz, masjid tutup pi lah, kami nak pi juga. Kan? Sebab apa? Sebab dia fikir, aku tak ke mana, aku mati apa ni. Bukan isu tu tuan-tuan sekalian. Kita ni tak bagi berkumpul. Bila kita semayang, bersebelahan antara satu sama lain. Kan, kalaulah seorang bersin, dia pula dah dijangkiti oleh COVID-19, yang positif COVID-19, sekali dia bersin habis satu sah, tuan-tuan sekalian. Kan, itu risiko dia, bukan kita tak bagi semayang, kita semua semayang kat rumah. Kan, jadi nak sebut di sini ialah angan-angan ini penyebab kepada kita lupa ajal kita. Kita lupa. Kan, dulu mungkin kita zaman budak-budak dulu kita tengok bila pakcik-makcik, Tok Wan, Tok Nek kita umur 60, kita tengok macam tua sangat. 70 tua sangat. 80 tu tua sangat. Kan? Kita tunggu masa. Lah ni rupanya umur kita pun dah merentasi umur tu dah. Kan? Dulu mungkin ustaz-ustaz hak duk mengajak dekat masjid, kan? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Hadis riwayat Tirmizi. Umur umat aku, Nabi kata, antara 60 hingga 70. Ustaz masa baca dulu tu, umur dia baru 30, baru 40. Rupanya ni, bila umur dia 65, dia nak baca hadis tu tak berani dah. Sebab umur dia peringkat tu dah. Dulu dia kata, aku dah lagi, aku tak sampai 60 lagi. Kan? Hak nak berani baca pula hadis tu, 70 ke atas, umur dia 73, aku lepas dah. Hak mati ni 60 hingga 70, 70 ke atas tak mati, dak mati juga. Kan, nak tak nak kita akan mati. Jadi angan-angan yang Nabi garis kecil-kecil tu, itulah penyebab kita ni lalai dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian. Di samping itu, ada garisan yang lain, musibah-musibah. Kadang kita cuba lari, kita jaga keselamatan jalan raya. Kan, lesen kita tu, kalau kata dulu ambil lesen L tu, kira markah penuh, punya hebat kan. Kira punya kita ni bak jalan raya kita tahu belakang. Kan, 50 soalan, 50 per 50, punya hebat kita. Test sekali ya. Kan, test sekali ya. Tetapi nak jadi cerita, kita bawa kereta elok, orang lain belah kita mati. Ajal, ini musibah. Kan, sebab itulah Ustaz sebut tadi, qul la yusibana. Tidak ada sesuatu musibah yang boleh mengena kita melainkan apa yang Allah tetapkan untuk kita, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam hadis ni, apa yang Ustaz nak simpulkan ialah di keliling kita ada ajal yang menanti kita. Kan? Tetapi kita ni tenggelam dengan angan-angan kita. Dan ada juga irisan keliling kita ataupun keliling kita ni adalah musibah-musibah yang kita cuba lari, tetapi kena juga hak tu tak peraya lah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Kemudian Ustaz nak sebut di sini ialah tentang hadis riwayat Ibn Majah dan riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Apa hadis dia? Nabi nak suruh kita peringat mati. Macam Ustaz sebut siri pertama baru ni lah, bukan nak bagi tuan-tuan perempuan kat rumah tu takut. Tak. Takut memang kena sentiasa takut. Kan? Kat singa pun, Nabi suruh takut. Sebab tu Nabi suruh kita lari daripada penyakit kusta ni. Sebagaimana kita lari dari singa.
Kan? Kadang-kadang isu kadang orang kata apa? Awak lari dari masjid takut kan? Tak, Nabi suruh kita lari dari singa. Kan? Perumpamaan Nabi nak cerita penyakit berjangkit ni bahaya. Itu je isu dia. Hadis yang kedua Ustaz nak kongsi pada pagi ini tuan-tuan sekalian ialah sabda Nabi SAW, aksiru zikra hazimil lazzat. Nabi kata hendaklah kamu banyak ingat zikra, ingat hazimil lazzat, suatu perkara yang memutuskan kenikmatan kita. Tadi yakni al-maut, iaitu kematian kita. Jadi Nabi suruh kita banyak ingatlah. Kan, kadang umur kita bertambah. Kadang-kadang kita umur 30 ke atas, setengah tu dah kena dah darah tinggi, kecil manis, kena jaga dalam pemakanan dia. Kan, kadang-kadang setengah tu umur 30 tak sampai lagi. Kan, terlajak terlajak berat. Kan, umur baru 24, 25 tu dia bukan overweight. Kan, obesity. Kan, overweight tu terlajak dah. Obesity tu kita tak apalah nak orang lah, tak payah kan. Obesity juga kita pun kan. Jadi terpaksalah kurang. Bila kurang tu tengok kawan-kawan makan nasi daging pun Allah teliaknya. Jadi makanlah sikit. Tak apa, makan nikmat. Makan sikit tu lebih nikmat. Kadang orang makan tambah tu belum tentu nikmat. Kadang nafsu je. Kan, maksudnya dalam tempoh diet kita tu mungkin kita rasa, rasa nikmat, siapa tak rasa. Cuma jumlah kita makan sikit tu sebenarnya dah nikmat dah. Cuma kadang kita duk rasa selama ni kena makan 3-4 pinggan baru rasa nikmat. Padahal tu dah musibah untuk kita. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi Nabi suruh kita ni banyakkan ingat tentang pemutus kenikmatan kita, umur kita, masa lapang kita, kesihatan kita. Ada suatu hari, ada benda yang akan putuskan kenikmatan tu. Apa? Iaitu kematian kita. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, sebelum Ustaz nak cerita seterusnya, hadis ni dia sebut ni bukan hadis lah. Ni kadang setengah orang faham kata benda ni hadis. Man ja'ala al-mauta nusba 'ainaihi lam yubali bi dhaiqi dunya wala bi sa'atiha. Sebenarnya bukan hadis. Ni kita kata ulama yang sebut ni, kita kata nama dia Shumais bin Ajlan. Disebut dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kadang ramai juga salah faham. Sebab tu macam ni tuan-tuan sekalian. Mungkin setengah orang dia katanya ni, Ustaz, dah perkataan tu okey, apa salahnya nak sandarkan Nabi? Bukan isu tu. Isu dia ialah Nabi kata sungguh ke hak kita kata Nabi kata tu? Kan? Kadang setengah orang dia tak ambil berat. Dia mereka je. Kan? Dia mereka je. Jadi hak reka tu lah kadang-kadang kalaulah kena nama orang tu tak kata pun dah kita berdosa dah. Apatah lagi kita sandarkan ke suatu kataan ataupun perbuatan kepada Nabi SAW, lagi dosa besar. Kan? Lagi dosa besar. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, dalam perkataan ni, man ja'alal mauta nusba 'ainaihi, siapa yang jadikan kematian di hadapan kedua matanya. Maksudnya orang yang sentiasa muhasabah. Kan? Dia letak kematian ni antara dua mata dia. Letak kat sini ni. Dia merujuk zahir, maksudnya mata dia pandang. Mata dia pandang mana pun, dia akan mati. Dan antara dua mata juga, kalau belakang tu kita kata otak kita lah. Merujuk kepada akal kita. Jadi akal kita ni kita fikir maksudnya, kita ni tak ke mana. Hidup ni tak habis kat dunia ni. Sebab kita ada satu kehidupan lagi, ialah hidupan yang hakiki sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita akan melalui alam barzakh dan seterusnya kita akan melalui alam akhirat. Itulah sampai bila-bila. Kemenangan kita ni bukan semata-mata kejayaan kita di dunia. Kan? Tetapi kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan kita dapat syurga pada hari akhirat nanti. Tapi kita nak juga dunia pun, bukan tak mau. Nak berjaya dunia dan berjaya lebih dahsyat lagi ialah pada hari akhirat. Jadi, Shumais bin Ajlan dia kata apa? Siapa yang jadikan kematian
antara dua mata, maksud dia sentiasa bermuhasabah tentang kematian. Lam yubali bidaiqid dunya wala bisa'atiha. Maksudnya pada ketika tu dia tak peduli dah tentang kesepitan dunia ni. Wala bisa'atiha. Begitu juga keluasan dunia ni. Orang yang sentiasa muhasabah kematian, maksudnya hak dia dapat dunia ni bukan dia pegang tu masuk dalam jantung hati dia. Pi mana pun semayang duk ingat dunia, nak baca Quran ingat dunia, buat semua benda semua ingat ke dunia. Kan? Tetapi dunia ni dia pegang kat tangan. Ala kadar keperluan dia ambil untuk dia. Hak dunia, hak lebih ni ala perlu ke orang, dia bagi ke orang. Kan? Sebab apa Ustaz sebutnya ni? Sebab dalam tempoh kawalan pergerakan ni, saya tengok ada kawan-kawan ni dia boleh masuk, kan, masuk batu mesej yang Ustaz hari ni nak bagi dekat klinik berapa Ustaz, kan. Saya pun semak lah dengan isteri, kebetulan duk bantu Jabatan Kesihatan Negeri. Tanya, ni klinik ni kita bagi 50, klinik berseri 50, klinik kangak 50, kan. Lepas tu klinik arau 50. Sebab apa? Sebab ada orang nak sumbang ni, Masya Allah. Dia boleh berpenat lelah untuk masak makanan, bungkus pula. Ada kawan ketolong piantar. Allahu Akbar. Jadi manusia ni tuan-tuan sekalian, ada peranan dia. Ada peranan dia. Kalau ustaz hak cakap depan ni untuk nak berdakwah kepada orang, sebagai tazkirah untuk orang, mungkin tak sampai semua dakwah ni, kecuali dengan bantuan kawan-kawan kita hak yang main rakam ni, bangun awal pula tak sat ni, Masya Allah. Walaupun mungkin kat rumah bini tak kejut pun boleh main bangun sendiri tu, Masya Allah, tu kata hebat kawan-kawan kita ni. Tapi kita boleh manfaatkan semua tuan-tuan sekalian. Maksudnya orang yang sentiasa muhasabah tentang kematian, maksudnya dunia yang luas ataupun dunia yang sesempit manapun, Allahu Akbar, akhirat dipikir itu yang lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang lebih baik. Itulah yang utama. Tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini, Ustaz juga nak sentuh tentang perkara yang dikaitkan dengan hidup selepas mati. Kita lepas mati ni pi mana tuan-tuan sekalian? Pi mana kita ni? Kan? Dalam rukun iman, antara kepercayaan yang wajib kita percaya ialah beriman dengan hari akhirat. Kan, itu rukun iman yang kelima. Jadi beriman dengan hari akhirat ni ialah suatu keimanan yang mana menggambarkan kepada kita mati, dicabut nyawa kita. Baru ni Ustaz dah baca hadis dah. Orang yang nak lari daripada kematian ni, walaupun duduk dalam tembok yang hebat setara manapun, tinggi setara manapun, hebat setara manapun, malaikat maut sampai, tak payah. Kan? Cuma lepas mati ni pi mana? Apa kehidupan selepas kematian kita? Jadi banyaklah tuan-tuan sekalian dalam susunan ni. Hak ni benda ghaib. Benda ghaib ni benda yang kita kata Al-Quran cerita dan hadis pun cerita. Orang tak boleh cerita. Kan, lepak tak boleh cerita, Wan Hizam tak boleh cerita. Ni semua kadang-kadang menggoreng saja ni. Kan, kadang-kadang pakat duk nak reka benda akhirat, kadang mengarut, kadang-kadang kita tengok. Ada yang kaitkan dengan COVID-19 ni, ni lepas ni Dajjal sampai. Padahal tanda-tanda kiamat kecil pun tak habis lagi. Banyak lagi. Kan, maksudnya kadang-kadang manusia ni bila tidak dasari dengan ilmu, hak orang duk cakap luar tu percaya belaka. Kan? Sampai ke orang kata ni musim panah ni. Adalah Nabi sebut dalam hadis ni riwayat sekian. Riwayat sekian ya, tetapi riwayat siapa? Sahih ke tak sahih? Kan? Ni dia kata mula-mula hujan turun dengan lebat. Lepas tu hujan dah jarang. Lepas tu hujan tak ada. Lepas tu Dajjal turun. Kita kata hadis riwayat mana ni? Kan? Tapi kadang-kadang manusia ni kadang dia terpengaruh. Dia kata, ustaz ni hebat ni, dia tahu habis benda ghaib. Kan? Hak ni ustaz nak sebut asas dalam agama. Benda ghaib ni benda hak tak nampak. Kan? Ustaz tu hebat kalau dia baca Quran, dia baca hadis yang sahih, dia cerita tu sahih. Kan? Tetapi kadang tak sahih juga bila dia tafsir kot lain. Mengarut juga kadang-kadang.
Kan? Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Kadang benda-benda macam ni disebarkan. Dalam tempoh kita 4 hari, tempoh kawalan pergerakan ni, macam-macam hodok sebar benda pelik-pelik. Kita bukan tak yakin berlakunya hari kiamat. Kita yakin, kita beriman. Sebab tu antara rukun iman yang kelima ialah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhirat. Antara keimanan terhadap hari akhirat termasuk juga beriman kita kepada benda-benda yang dikaitkan dengan hari kiamat. Tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Kita beriman semua. Tetapi kadang-kadang setengah orang yang kadang-kadang suka nak mengarut ni kadang dikaitkan habis. Kan, dikaitkan habis. Walaupun ada gambaran-gambaran hadis tentang tasik dekat Israel. Tasik tu tasik Palestin lah. Tapi Israel ambil, maksudnya dia hampir kering pun semua. Macam-macam lah orang kaitkan tu sekalian. Benda tu ada. Bukan kata benda tu tak betul. Tetapi kadang nak kaitkan dalam keadaan banyak lagi tanda-tanda kecil yang belum kita kata zahir. Jadi sekarang ni kita usaha apa yang ada dulu. Nak berimanlah dengan tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar yang Nabi cerita. Maksudnya didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, kita terima. Kan, maksudnya kita hak jadi orang ni, tuan-tuan sekalian, yang jadi pendengar, kita pun kena cerdik juga. Bila ustaz-ustaz hak cerita pelik-pelik ni, orang Melayu kita ni kadang masalah ni, dia malu nak bertanya. Sebab apa? Sebab orang kita ni kalau bertanya je, kawan yang kata apa? Dia tu tak tahu lah tu tanya tu. Padahal hak kata dia pun tak tahu juga. Kan? Dia pun tak tahu juga. Kalaulah tuan-tuan, sikap kita memperbetulkan keadaan, mana ustaz-ustaz yang ajak pelik-pelik, tanya ustaz tu. Ustaz, Quran sebut tu surah mana ustaz? Boleh bawa main kat kami? Ustaz, hadis yang ustaz sebut tu riwayat siapa ustaz? Kami pun nak tahu juga. Nabi tu Nabi kami, bukan Nabi ustaz saja. Kan? Kalaulah semua orang ambil peranan ni, saya rasalah pendakwah-pendakwah kita akan berhati-hati. Bila dia nak cakap tentang hadis, dia akan ulang kaji kat rumah dulu. Tengok hadis riwayat mana. Ni sedap je main cakap kira hak mana, seolah macam dia pun dapat wahyu juga. Kan, dia pun dapat wahyu juga. Nabi dapat wahyu, tak apalah Jibril main cerita kot tepi. Ni kita ni siapa main cerita kot tepi? Kadang setan lah main cerita kot tepi ni. Jadi kita berhati-hati. Jadi sikap jemaah, sikap orang ramai kita pun kena berhati-hati, dan dalam masa sama kita juga kena mengkaji. Sebab itulah kadang kita ni kena cerdik sikit lah bab agama ni. Jangan duk kira jadi duk taklid semata. Orang tu kata taklid buta. Kan, masuk ikut semata-mata. Orang ni kata ikut kata. Kadang-kadang yang saya terkilan tu, kadang-kadang orang hak cerdik pandai ni, kerja tu profesional dah. Kadang kita nak ngajak orang hak SPM, ya STP, lebih mudah faham daripada orang hak berijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Kadang-kadang depa pula dalam bab agama ni seolah macam tak mau kaji dulu. Bidang depa buat kajian dulu. Kan? Jadi termasuklah isu yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat, dan antara isu yang dibincangkan dalam bab ni, tuan-tuan sekalian, mungkin Ustaz ringkaskan dengan masa yang ada ni. Sebab mungkin selepas ni insya-Allah kita akan masuk siri yang ketiga. Jadi antara isu yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat ialah, yang pertamanya ialah fitnah dalam kubur. Kata selepas kita mati, tak dalam kubur. Kalau orang tanya ustaz, kalau hak jenis tak ada kubur nak buat macam mana? Kan? Dia kena makan dengan singa. Kan? Sebab apa? Sebab hak jenis tak takut kat singa. Kan, Nabi suruh lari pada singa. Dia kata aku tak takut, aku tawakal kepada Tuhan. Ni hak jenis hak masuk masjid tempoh larangan ni. Ni hak jenis berani kat singa ni. Rupanya mati duduk dalam perut singa. Ada hak mati duduk dalam perut buaya. Kan? Hadis ataupun kita perkara yang berkaitan dengan kubur ni ialah kebanyakan orang ni kira duduk dalam kubur lah. Kan? Ada orang Islam, masa dia masuk Islam tu, dia daftar, tetapi hari kematian dia tak cerita kat kita. Jadi dia pula asal agama yang mana bila mati mayat bakar. Dia pun mati tak ada kubur juga, dia pun dibakar juga. Sebab keluarga dia tak tahu kata dia masuk Islam.
Mungkin keluarga dia tahu, mungkin keluarga dia pun akan urus secara Islam sebab anak dia masuk Islam. Tetapi dah tak tahu, dia tak abang kan. Mungkin dia rahsiakan itu sebab mungkin ada masalah yang lain lah. Cuma Ustaz nak sebut di sini ialah kebanyakan orang ada kubur. Kalau tak ada kubur sekalipun, dia berada di alam roh. Maksudnya, dia ada kaitan jugalah dengan tajuk ni. Saya lagi duk kata, Ustaz, orang tak ada kubur selamat, Ustaz. No. Kan, sebab tak ada kubur, ada kubur je ada fitnah. Tak. Semua orang. Ada fitnah dalam kubur. Kemudian, ada azab dan nikmat dalam kubur. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kita ni, selepas kita mati, kita ditanam dalam kubur, kita nak tunggu masa kita ke padang mahsyar tu, maksudnya sebelum tempoh tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama pun tak tiup lagi. Kan? Sangkakala yang pertama ni untuk kiamat, berlakunya kiamat. Kan, sangkakala yang kedua ialah manusia dibangunkan ke padang mahsyar. Jadi tempoh ni tetapu sekalian, kita berada dalam alam barzakh, kita berada dalam alam kubur, suatu tempoh yang lama. Tuan-tuan pun bayangkan, dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi-Nabi terdahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, dengan tempoh kita sekarang ni dah lama mana dah duduk dalam kubur tu. Kan? Tok Wan kita, kan, Tok Wan saya meninggal tahun 69. Kan, dia meninggal umur 100 lebih, kan. Jadi dengan zaman dia meninggal tu, kita pun tak ada lagi masa tu. Kan, abang kita ada dah masa tu. Tapi nak cerita tempoh sampai sekarang ni, kira dah 51 tahun dah Tok Wan duduk dalam kubur. Kan, jadi tempoh duduk dalam kubur tu ada azab dia dan ada nikmat dia. Sebab itulah kita hidup dekat dunia ni, tuan-tuan sekalian. Kita nak kena usaha untuk kita elakkan kita diazab dalam kubur. Sebab itulah antara doa yang Nabi ajak kita dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ustaz sebut doa ni lama dah, kadang doa ajak sifat solat Nabi, doa ajak kat jemaah, bahkan kita pernah tulis kat kertas bagi dekat jemaah, edak pula. Tapi kadang punya orang kita tak sungguh. Saya nak cerita benda yang realiti di sini ialah orang kita tak sungguh. Dia tak hafal. Bila kita bagi dah seminggu, dah sebulan apa semua tu, kita kata, tuan hafal lagi? Oh, tu lah Ustaz, tak dan nak hafal. Yang duk baca serabang siap pagi dan, duk baca WhatsApp sehari semalam tu dan, nak baca doa pun tak dan. Doa ni tuan-tuan sekalian, kita baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, hak tu hafal tu. Kan? Baca berulang-ulang kali, memang kita boleh lancang. Kan? Macam dalam tempoh kawalan pergerakan ni, dalam tempoh 14 hari. Kita Jabatan Agama Islam ni, alhamdulillah, kita buat secara live bacaan Al-Quran 8.30 pagi, lepas tu sehari pukul 3 petang pula. Kemarin alhamdulillah dah 7 juzuk dah. Kan, hari ni keempat, sehari 8.30, sehari dah masuk juzuk 8 dah. Petang ni 9. Kira hari 31 Mac tu, alhamdulillah kita boleh tamat juzuk 30. Paling hak malah, orang kata balok liak nak baca Quran pun, tengok live kami, ikutlah ustaz hak baca tu. Kan? Boleh khatam dah 30 juzuk. Jadi, mungkin dalam tempoh yang lain, kadang-kadang kita boleh ajak anak kita, kakak, okey, kakak ni, hari ni, baba nak suruh hafal surah Al-Lail. Wal-Laili idha yaghsha. Kan? Ada 21 ayat. Kita kata, kakak hafal. Kan? Baba bagi tempoh 2 jam. Kan? Sejam yang pertama, ulang sebelah ayat tu, ulanglah sampai berapa kali pun selama sejam. Memang ingat. 2 jam boleh lancak dah 21 ayat surah Al-Lail. Kan? Surah Asy-Syams pun sama, 15 ayat je. Kan? Kalau kita nak buat, tetapi dalam tempoh ni, anak-anak minta, ayah boleh tak ambil Israfil nak tengok cerita lah. Kita kata boleh nak tengok cerita dengan syarat
hafal surah ni dulu. Kan. Hafal surah ni dulu. Hak yang kecil baca Iqra' apa dulu. Okey, nanti ada hadiah nanti baba bagi. Maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, ada benda yang kadang-kadang kita kena praktik, kita kena jadikan amalan kita kena usaha, termasuklah doa sebelum kita bagi salam yang pertama tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Boleh macam tu, ataupun Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah dari neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Nabi ajak dah 14 kurun yang lalu, Nabi suruh baca doa ni sampai kan sahabat Nabi kata, kami ajak anak kami tentang doa tu macam kami ajak anak kami untuk baca Quran. Tuan-tuan, kan, maksudnya kesungguhan Nabi, kesungguhan para sahabat untuk ajak doa ini dibaca sebelum bagi salam. Kita baca tak tuan-tuan sekalian? Siapa yang baca, alhamdulillah, betul lah. Sebab apa? Hak kita minta tu semua benda yang sangat manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Cuba tengok Ustaz baca sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4. Yang pertama, kita minta perlindungan Allah dari neraka jahannam. Yang kedua, azab kubur. Azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah masa hidup dan fitnah masa mati. Minta perlindungan sesiap dah. Kadang-kadang manusia ni hari mati dia betapa fitnah banyak menimpa dia. Banyak sangkaan orang kata, kesian kat dia no. Pakat kesian. Orang kata, dalam kubur tu. Ada fitnah ni kadang melanda. Fitnah ni dia makna dia bukan hak orang kita faham. Kan? Orang kita faham fitnah ni mengatakan orang hak dia tak buat. Kan? Fitnah dalam agama ni banyak ada maksud dia. Maksud bala, musibah, kan, bid'ah, syirik. Itu antara makna yang boleh disesuaikan dengan ayat Al-Quran, yang boleh disesuaikan dengan hadis Nabi SAW. Macam Allah sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kan? Wattaqu fitnah. Tuhan kata, hendaklah kamu takut fitnah yang akan melanda kamu, bukan kena orang tertentu je, kena semua sekali. Kan? Fitnah wabak COVID-19 bukan kena Wuhan, China je. Walaupun orang kata, padan muka hampa. Hampa makan tu sangat. Makan bewok lah, makan boya lah, makan, makan macam-macam makan lah. Kita tengok hak mereka takat buat video tu, kita tahu, tu lah, bala. Kan? Makan dengan tak sembelih. Punya nak tunjuk, makan ulat semua dah. Kan? Kita mungkin ada negeri yang makan ulat tu. Kan? Fatwa negeri tu boleh makan ulat. Ni ulat ni. Kita tengok tu dia, tengok pada ulang sawah punya besar, dia pun boleh jual kilo, potong buat kerak. Kita tu lah bala kat hangpa. Kan kita katanya tu. Rupanya tak padan di Wuhan saja. Kena negeri-negeri dalam China, kena Jepun, kena Korea, nu sampai ke Itali sana, nu sampai ke Iran tu, kira dekat. Iran ni dekat dengan China aja. Ni sampai ke Asia Tenggara, Malaysia pun kena juga. Rasa tempat kita tak ada makan jenis macam tu. Walaupun ada, kita dengar orang makan bewak pun ada, bukan tak ada. Ada, kan? Tapi nak cerita di sini, Tuhan kata, takutlah fitnah yang akan menimpa kamu, bukan kena sebahagian tetapi kena semua. Kan? Fitnah di situ ialah musibah ataupun bala. Kan? Macam banjir lah kita kata. Kadang-kadang mungkin musibah atas amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf, suruh orang buat baik, nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran. Apabila sistem ini tidak wujud dalam masyarakat, Tuhan akan kenakan bala ke atas kita. Mungkin antara bala dia, kita tengok di sudut
Bagaimana dadah? Nak cegah dadah sekarang ni. Allahu Akbar. Hak masuk penjara, keluar masuk tu orang yang sama je. Masuk tambah ada lah. Kan? Isu ketum. Kan? Kita nak cegah. Bukan isu mudah. Bukan isu pelih. Isu negara sekarang ni. Kan? Jadi, bila amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku dalam masyarakat kita, kes zina sekarang ni, dulu orang nak berzina punya susah, sekarang ni mudah wala'ayazubillah. Kan, kes yang didaftarkan bawah kita, bawah kuasa ni, bukan semakin kurang, semakin tambah apabila tidak berlaku amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat kita. Mungkin orang kita ni suruh buat baik, okey, nak halang orang buat jahat ni bukan mudah. Kan? Samalah kalau semua boleh manfaatkan sistem ini, termasuklah dalam rumah kita. Apa pencegahan yang kita buat dalam rumah kita? Ni anak sekolah rendah kita dah beli telefon, bagi line pula internet unlimited. Tu dia unlimited, maksudnya dulu zaman kita pakai internet 10 tahun lepas, kalau tengok YouTube tu, tengok 2-3 video ceramah tu, habis dah data. Lah ni kita bagi telefon ke anak kita, bagi line internet unlimited, dia buka ribu juta YouTube pun tak habis. Tuan-tuan, kita merosakkan anak kita. Betapa ramai anak dirosakkan dalam tempoh 2 minggu ni di rumah, habis masa depan TV, habis masa depan telefon dengan iPad semua macam-macam. Allahu Akbar. Sagi pukul 10, bukan pukul 10, sekarang ni pukul 11 sagi. Kan, kita bersama dengan Cikgu Zamri, seorang cikgu sekolah MRSM Berseri. Dia akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tentang 20 aktiviti yang bermanfaat untuk kita lakukan di rumah, yang melibatkan anak-anak kita. Sagi pukul 11 jangan pergi mana, dengar Cikgu Zamri lagi. Ni punya nak promote ni, kan. Jadi apa manfaat yang boleh kita lakukan? Jadi ustaz nak sebut di sini ialah fitnah masa kita hidup dan fitnah masa kita mati ni pelbagai keadaan. Mungkin fitnah masa kita mati, anak yang kita tak latih anak kita untuk jadi anak soleh dan solehah, tak ada siapa doa kita dalam kubur nanti. Allahu Akbar. Itu fitnah masa kita mati. Dan fitnah masa kita mati juga soal jawab dalam kubur. Macam mana keadaan dia? Kita doa salah ustaz, soalan sport ya. Nabi sebut dah, man rabbuka wa man nabiyuka. Kami hafal habis semua dah. Kan. Lepas tu pula orang pergi ajak talqin pula, tu kami ingat. Tuan-tuan, talqin ni talqin masa hidup, maksudnya hajat masa hidup, masa mati. Kan? Mungkin setengah orang pergi ajak talqin dah kubur. Ni nanti kalau malaikat mai ni kena tenang. Nak tenang apa, dia hidup masa dekat dunia sembahyang pun tak. Kan, setengah tu nak sembahyang masa COVID-19 ni ya. Kan, masa dia tak sembahyang pun. Sebab tu depa buat kartun kemarin, dia kata. Suami kata kat isteri, itulah yang kan, masjid tutup ni tak boleh nak pergi sembahyang kat masjid. Tahu bini kata apa? Itulah abang no. Masa tutup ni kalut sangat, masa selama ni tak sembahyang pun. Kan, maksudnya orang hak tak sembahyang, dia rasa bila masjid ditutup ni, dia rasa macam kita tak ada agama sangat tu. Kan, tapi masa dia tak sembahyang sebelum ni dia tak rasa. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi fitnah masa hidup dan fitnah masa kita mati. Kan, dan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu merujuk kepada Dajjal. Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian, dengan kita mengamalkan doa ini, mudah-mudahan ada manfaat dia. Kita kalau doa, setiap kali kita nak salat, termasuklah salat sunat, kita baca doa ni, ada keyakinan untuk kita. Sebab apa? Sebab kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita minta perlindungan Allah dari neraka jahanam. Sebab Tuhanlah yang buat neraka jahanam tu. Tuhan akan masukkan siapa-siapa yang sesuai untuk menghuni neraka jahanam. Kita minta kepada Tuhan yang mencipta tu. Kan? Kita minta kat Tuhan daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Kan? Sebab azab kubur Tuhan yang buat. Sebab tu minta kat Tuhan. Kan? Kita minta perlindungan daripada fitnah masa hidup dan fitnah masa mati.
Siapa yang buat fitnah semua? Tuhan. Tuhan semua. Kan? Dan yang keempat, kita minta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Kita kalau baca hadis ni dan kita baca doa ni bila kita nak bagi salam tuan-tuan sekalian. Fitnah Dajjal ni, kalau Dajjal main sekalipun tuan-tuan sekalian, kita duk minta setiap kali solat, yakinlah Tuhan akan tolong kita daripada kita menghadapi fitnah Dajjal. Seolah macam ni lah. Kita boleh kata kat Dajjal, Dajjal, hang tak payah menipu lah. Kami tahu lah hantu Dajjal. Kan seolah macam tu lah bahasa kita. Kan? Tengok hang mata sebelah, kami mata sebelah tu. Kalau hang nak mengaku hang Tuhan, mata hang buta sebelah pun hang tak boleh nak bagi elok. Seolah macam tu dah. Kan? Tu orang beriman. Sebab tu Tuhan jadikan orang beriman pada hari akhirat. Dia boleh kenal mana Tuhan, mana Dajjal. Kan, mana Dajjal. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini berkaitan dengan tazkirah kematian, hidup selepas mati. Mungkin ada siri yang ketiga nanti untuk kita sambung isu-isu yang berkaitan dengan apa yang kita bahaskan pagi ini secara umum, dan mudah-mudahan dalam tempoh kawalan pergerakan ni banyakkan kita manfaatkan masa kita untuk kita baca Quran, untuk kita dengar live streaming surah sunnah ni dalam masa yang kita tentukan. Dan selain tu banyakkan kita berdoa supaya Allah hindarkan penyakit ini. Allah sendiri yang cipta dan Allah sendirilah yang akad bawa naik. Mudah-mudahan kita boleh hidup seperti sedia kala. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.